This call is now being recorded. Disconnected. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 5 minit ke? Hilang 3 minit. Waalaikumsalam. Oh, baju kali kuning tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Okey, jam telah menunjukkan jam 9.03 malam. Saya mendapat signal untuk memulakan majlis. Okey, Tuan GB, boleh mulakan sekarang ke? Saya mulakan Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Selamat malam kan? Malam dah ni. Okey, yang berusaha Tuan Haji Aznuddin bin Jahan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tok Jembal. Yang dihormati Encik Zanusi bin Abdul Ghani, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Tuan Haji Muhammad Tarmizi bin Cik Min, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Mazlan bin Abu Bakar, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang dikasihi rakan-rakan guru pencana model insan gemilang, para ibu bapa pendukung generasi berwawasan serta murid-murid TJEMS yang dirahmati Allah sekalian. Sayang selasih berisi minyak bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa join majlis kami. Okey, selamat bersiaran secara langsung melalui ruangan Google Meet. Puji dan syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul di alam maya bagi menjayakan taklimat sesi libat urus bersama ibu bapa murid-murid TJEMS persian pembukaan sekolah 3.0. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi memulakan dan memuliakan majlis, marilah kita sama-sama menadah tangan bermunajat dan memohon keberkatan agar segala urusan mendapat rahmat. Justru itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Saiful bin Muda untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita berkati majlis kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا زاكين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن قرنا ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا كل وباء وبلاء ما لا يكشف غيره. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والتف بنا فيما نزل بنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجلسا إلا باركته ولا مجلسا إلا باركته ولا مجلسا إلا باركته ولا مجاهدا في سبيل الله إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Muhammad Saiful bin Huda atas pimpinan bacaan doa itu tadi.
Hadirin dan hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk makluman semua, mohon kerjasama untuk offkan mic dan on hanya bila ingin bertanya ataupun diminta bersuara lah. Okey, itu makluman sepanjang untuk sepanjang program kita malam ini ya. Okey, untuk makluman semua juga, majlis kita pada malam ini sebenarnya ringkas sahaja, iaitu kita akan sama-sama dengar ucapan dan penyampaian info-info penting daripada Tuan Guru Besar, taklimat daripada Tuan PKP dan juga PKM berkaitan dengan pengoperasian pembukaan sekolah nanti. Okey, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Guru Besar Tuan Haji Aznuddin bin Jahan untuk menyampaikan ucapan dan menyampaikan info-info penting buat kita semua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Siti Mawar selaku pengacara pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa tu'assir wa tamim ya karim. Yang saya hormati Cikgu Zanusi Abdul Ghani PKP, Pelongkaran Takbiran, Cikgu Haji Muhammad Tamizi, Cik Min, Pelongkaran M, Cikgu Mazlan Bakar, Pelongkaran Ko, barisan guru, ibu bapa serta anak-anak murid yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukurullah. Kita adakan taklimat ataupun libat urus bersama bapa pada malam ini dan saya minta maaf lah kerana menggunakan masa tuan-tuan yang sepatutnya berehat pada malam, tapi kita adakan juga sesi ini apabila kami berbincang bersama pengurusan baru lah kita ada pengurusan baru di sekolah ni. Sebelum ni Cikgu Rahiza Pelongkaran Takbiran telah bertukar ke PPD Kuala Nerus, anak murid pun tak sempat kenal betul-betul lagi dah bertukar. Dan yang kedua Cikgu PKM, Cikgu Rahiza digantikan oleh Cikgu Zanusi Abdul Ghani, sebagai pelongkaran takbiran yang baru. Cikgu Zuzaini Abdul Aziz juga bertukar ke Sekolah Kebangsaan Batu Rakit dan digantikan oleh Cikgu Haji Tamizi daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Tumbuh jadi pelongkaran HEM di sini. Dan sebelum ni pun Cikgu Tamizi pernah menjadi guru di sini ya. Selamat datang saya ucapkan dan terima kasih kepada bapa. Bapa yang saya hormati sekalian, tadi setelah hitung hari murid tidak bersemuka dengan guru di sekolah, lebih kurang 175 hari, mungkin lebih 175 hari, 25 minggu. Ada pada bulan Mei yang lalu, kita sebelum lagi menyambut Hari Raya, kita murid-murid kita, anak-anak kita dah tak datang ke sekolah. Masanya sangat panjang dan cikgu sedaya upaya telah bersama-sama murid untuk mengadakan PDPR, pengajaran pembelajaran dari rumah cikgu dan juga ke rumah murid dengan medium yang ada, dengan kemudahan yang ada, dan alhamdulillah ramai juga yang join bersama dengan guru dan juga bapa yang turut sama belajar. Tapi saya rasa bila terlalu panjang masa untuk tidak bersemuka ini menyebabkan bapa pun dah puas, dah rasa macam satu kepayahan apabila terpaksa mengajar anak tanpa berguru dan bapa sebagai guru. Dan saya tahu bapa banyak juga kerja-kerja yang perlu diuruskan disebabkan ada yang tepu, ada yang terlewat hantar bahan, terlewat hantar keperluan yang cikgu minta dan kita juga menyediakan kemudahan bahan cetak terletak di postguard kan, ataupun pondok jaga kita. Ada yang ambil, ada yang tidak ambil. Jadi apabila situasi ini berlaku menyebabkan adalah timbul beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan, antaranya PBD, pentaksiran ambil darjah yang
pentadbiran ambil darjah yang cikgu-cikgu tak boleh nak uji lah, ataupun nak bagi dia punya skor ataupun tahap penguasaan bila murid tidak menjawab soalan ataupun murid tidak bersedia dengan tidak memulakan semula bahan-bahan yang diberikan, yang diedarkan. Apabila COVID melanda negara kita, sudah masuk kali ketiga kita apa orang kata PKP ataupun PKP apa Cikgu Zamizi? Perintah kawalan pergerakan. Jadi tersasar dengan PKP sekolah ni, pelonggaran pentadbiran ni. PKP juga kan. Perintah kawalan pergerakan kita dah berapa kali, dia punya tarikhnya, masanya dah banyak kali kan. Siri 1, siri 2, 3 dan seterusnya. Jadi untuk hari ini sekolah akan dibuka bermula 8 hari bulan. Hari Isnin, 7 hari bulan tu hari Ahad tak buka sebab masih lagi dalam cuti di Bali. Dia sambung cuti di Bali. Dan apabila sekolah dibuka bermula 8 hari bulan ni, murid yang hadir ke sekolah secara penggiliran. Nanti pelonggaran Cikgu Tamizi dan juga Cikgu Zanusi, pelonggaran HEM dan juga pelonggaran pentadbiran akan berceritalah kaedah bagaimana untuk hadir ke sekolah. MKN telah mensyaratkan, Majlis Keselamatan Negara telah mensyaratkan bersama dengan Kementerian Pendidikan supaya kehadiran murid ke sekolah bergilir. Bila bergilir ni maksudnya dalam satu kelas murid ada 40 orang, murid ada 30 orang, 15 orang datang minggu pertama, seminggu, 5 hari. Kalau minggu pertama ni 4 hari lah, 4 dia mulai Isnin kan. Isnin dia mulai Isnin, kalau Pantai Barat sampai Jumaat, kita sampai Khamis 4 hari pertama tu kumpulan pertama akan datang, kumpulan A akan datang. Minggu berikutnya bermula 14 hari bulan, kumpulan B pula akan datang, akan hadir ke sekolah. Dan nama-nama telah disusun, telah diberikan. Nanti cikgu akan share, pelonggaran ataupun guru kelas akan share nama-nama tersebut. Siapa yang akan datang pada minggu pertama, minggu pertama 8 bulan A, kumpulan A, dan siapa akan datang pada kumpulan B minggu berikutnya. Nama-nama itu dipilih berdasarkan kepada bilangan adik-beradik. Kami memikirkan kemudahan untuk ibu bapa. Kalau kumpulan A adiknya dalam kumpulan A datang minggu ni, kakak atau abang dia kumpulan B susah. Jadi kita uruskan untuk biar samalah dalam kumpulan yang sama. Di sekolah rendah lah, sekolah menengah kita tak fikir lah dia punya kumpulan tu sebab mungkin tuan-tuan tahu bahawa pengurusan perlainan. Jadi bila anak sekolah yang sama, kita anggap bahawa kumpulan A, kakak dia, abang dia ada di tahap 2, bermula 14 bulan akan hadir itu ke sekolah, bersama dengan adik-adik dia akan berada di kumpulan yang sama. Jadi kalau minggu pertama ni kumpulan A untuk 8 bulan, contohnya adik nama Ali, abang dia nama Ahmad. Untuk minggu berikutnya Ali akan hadir pada kumpulan A, abang dia nama Ahmad, juga kumpulan A, tak hadir lagi lah pada 14 bulan tu. Nanti Cikgu Tamizi dengan Cikgu Nasi akan terangkan. Kenapa tak hadir pula? Sedangkan minggu kedua tu sepatutnya darjah 4 atau darjah 5 akan hadir. Darjah 4, 5, 6 kan? Tapi sebab abang dia di kumpulan A, dia hadir minggu berikutnya. Minggu yang ke 14 hari Ahad, minggu 21, pada tarikh 21 hari bulan. Nanti Cikgu Tamizi akan terangkan secara detail lah. Sebab apa 21 hari bulan cikgu datang? Sedangkan anak saya nak sekolah pada minggu kedua. Kan? Sebab kita bermula dengan kumpulan A. Minggu 8 hari bulan kumpulan A, 14 hari bulan kumpulan B. Jadi abang dia kumpulan A, dia kena datang 21 hari bulan lah. Sebab yang 8 hari bulan tadi, adik dia, kumpulan A lagi akan hadir ke sekolah pada 21 hari bulan. Nanti cikgu akan, bila tuan-tuan mungkin ramai tak faham, ramai yang dah tanya cikgu ni. Cikgu saya tak faham lah kumpulan A, kumpulan B ni. Yang ni kena tenang kan. Kita dah norma baru ni, kita kena tengok jadual baru yang disyaratkan lah. Ada yang bertanya, boleh tak nak selit-selit seorang-seorang? Kalau kelas tu ada, contohnya ada 30 orang, 15 orang datang, 15 orang patutnya kumpulan A datang minggu pertama tu. Tapi yang datang 10 orang je, mungkin yang 5 lagi ada masalah dan sebagainya. Saya nak selit seorang boleh tak? Anak cikgu kena selit, anak guru besar kena selit, tak boleh. Jika ada penguatkuasaan datang,
pihak jabatan, PBD, MKN dan sebagainya, yang kena compound saya lah. Yang akan di-compound kerana melanggar syarat yang digariskan oleh MKN. 50% murid hadir. Walaupun tak datang minggu tu, ada 30 orang sekarang yang datang 5 orang saja, 10 tak datang. 10 tak datang. Kena, nak tanya kejap, nanti ada peluang untuk bertanya. Kena ikut juga. Kena ikut juga dia punya jadual tu. Tak boleh nak selit-selit seorang, dua dan sebagainya. Itu satu kesalahan lah MKN. Okey, dan yang akan di-compound saya lah. Utamanya sekolahnya saya lah. Jadi cikgu nanti perongkanan akan cerita pintu masuk, penyuraian dan sebagainya. Saya cakap yang umum saja dulu. Dan dalam situasi ini, kita nampak bahawa mungkin akan ada kekalutan lah. Satu lagi saya lupa. Apa yang diterangkan oleh kepada saya oleh jabatan baru-baru ni, Jabatan Pendidikan dan juga Pendidikan Daerah, kalau sekolah kita, sekolah kurang murid, mungkin tuan-tuan nak bandingkan, sekolah kurang murid ni sekolah yang murid kurang daripada 150 orang. Kalau di Kuala Nerus ni, sekolah Pecahotang lah maksudnya. Darat Betul Rakit, Pecahotang macam tu lah. Darat Betul Rakit atau Pecahotang, dia kurang daripada 150 murid dia daripada tahun 1 sampai tahun 6, kurang daripada 150, dia tak ada penggiliran. Setiap minggu datang ke sekolah. Itu untung sekolah kurang murid ni. Kalau Istiu banyak, di Terengganu ni Istiu, di Kemaman, di Dungun, di Hulu-Hulu lah. Hulu, Dungun, Hulu Kemaman ni, belum besar ada. Dan kita ada penggiliran sebab murid kita melebihi 1000 orang, jadi sekolah besar, muridnya gilir. Cikgu tak bergilir, tuan-tuan. Cikgu datang terus ke sekolah dah. Memang dah 2-3 minggu cikgu datang ke sekolah. Cikgu tidak ada penggiliran. Murid-murid aja penggiliran. Okey. Dan yang saya maklum tadi bahawa kalau sekolah tu sekolah yang kelas tu murid, ni contoh je lah, sekolah kita tak berlaku. Contohnya kelas tu ada 10 orang murid, contoh tak berlaku tempat kita kelas kita melebihi 30. Ada yang cecah tahun 1, tahun depan cecah 30 berapa? 38 mesti. 37, 38 orang, ramai. 38. 38 orang, pening pada cikgu. Jadi kalau yang katakan sekolah tu ada 10 orang murid, 10 orang murid dia kena datang 5 juga. Kalau ikut keluasan kelas tu tak ada masalah, berisi sampai 10, 15, 20 berisi, tapi sebab MKM mensyaratkan 50%, jadi kena akur lah. Untuk, tak tahulah tempoh dia berapa lama. Syarat ni saya tak pasti berapa lama, dia tak beritahu syarat ni. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin sampai tahun depan. Sebab sesi persekolahan kita bermula 8 bulan sehingga 10 hari bulan November. 10 November tu ialah pada hari 10 Disember, hari Khamis, hari Jumaat. 9 lah kita dengan 9 hari bulan. Sesi persekolahan tamat pada 9 hari bulan 12. 9 bulan 12, akhir sesi 2000, maaf saya, tolong akan bercuti. Tapi sesi persekolahan belum habis lagi. Sekolah akan bercuti, kalau ikut jadual sekarang, sekolah bercuti sehingga murid akan hadir ke sekolah bersemuka sehingga 10 hari bulan 12. Maaf saya, 9 hari bulan 12, 10 lah ikut tarikh dia 10 sebab 4 Barat kan. Kalau di Terengganu ni bermula 10 hingga 31, 10 hari bulan 12 Disember hingga 31 Disember sekolah akan bercuti selama 20 hari atau 21 hari. Dan pada 2 hari bulan 1 2022 murid akan bersekolah semula pada tahun yang sama, pada kelas yang sama, pada darjah yang sama, senang cerita. Pada darjah sama. Kalau dia darjah 1 tahun ni, tahun 2021 darjah 1, sekarang sehingga 28 hari bulan 2 dia akan berada pada tahun 1. 1 bulan 3 dia akan masuk tahun 2 kalau dia tahun 1 sekarang. Kalau anak kita tahun 1 sekarang, bermula 1 bulan 3. Sekejap saya tengok 1 bulan 3 hari apa? Cikgu tengok sini 1 bulan 3 hari 1 bulan 3 hari Selasa. Bermula hari Selasa 1 bulan 3 22, 1 Mac 22 dia akan bertukar darjah. Kalau ikut plan sekarang lah, kementerian menyebut begitu. Kalau darjah 1 dan darjah 2 bermula 1 Mac. Darjah 2 dan darjah 3 bermula 1 Mac. Dia kata darjah 6 naik tingkatan 1 bermula 1 Mac. Tuan-tuan kena faham tu. Jadi jangan tuan-tuan tunggu jadual PDP yang baru. Jadual bersemuka yang baru, memang jadual tu yang digunakan.
Dan kaedah ini tak tahulah sampai bila kaedah bersemuka penggiliran ni. Sama ada sehingga bulan 12 ke, bulan 1 ke, ataupun habis bulan 2 tu saya tak pasti. Yang ni tidak dinyatakan secara umum, secara jelas lagi. Itu maksud yang mungkin kekeliruan yang saya cakap, saya umumkan dulu untuk makluman. Pendetailan nanti fikir Cikgu Sanusi, Cikgu Tamizi akan terangkan. Saya berada di sekolah ni, Cikgu Tamizi, Cikgu Siti, saya ada di sekolah ni. Internet masalah ke rumah. Okey ya. 2-3 hari ni tidak masalah. Itu tentang cerita penggiliran dan juga masa persekolahan, sesi persekolahan. Dan kehadiran murid dibenarkan murid berpakaian kemas walaupun tak lengkap. Contohnya pakaian sekarang dah koyak, carik, lusuh dan sebagainya, ataupun tak padan, tak muat dah. Bila PKP ni makan sedap sikit, makan lebih sikit, badan semakin naik, seluar tak ketat, tak padan. Murid dibenarkan untuk hadir ke sekolah walaupun tidak ada uniform yang lengkap. Kalau ada, pakailah. Kalau tak ada, dibenarkan. Bukan satu kesalahan disiplin. Maksudnya, tuan-tuan dibenarkan menghantar anak tanpa pakaian sekolah ataupun uniform yang lengkap. Tapi kalau ada, pakai. Kalau muat, pakai. Kalau tak muat, tak apa. Sebab diberi kebenaran kerana istilah masalah isu-isu yang berlaku sekarang, COVID dan sebagainya. Dan bagi murid yang bergejala, mungkin Cikgu Tamizi akan kupaskan lagi nanti, tak payah hantar. Anak ibu bapa dinasihatkan supaya tak hantar anak yang bergejala, yang ada sesama, demam walaupun bukan kerana ada kontak rapat dan sebagainya. Dah ada demam, dah ada sema dan sebagainya, tak boleh hantar. Kalau ada kontak rapat lagi lah, ataupun ada kes lagi lah, tak boleh hantar. Walaupun di sekolah disediakan kemudahan lah untuk test ujian kendiri, test kit tu. Dan juga disediakan bilik isolasi, tapi cikgu tak mampu juga kan kalau ramai. Sebab kita ramai. Kalau penggiliran kita sekarang ada 1000 lebih murid kita. Kalau penggiliran masuk minggu kedua tu dah menjadi 500 dah di sekolah ni. Ya? Kalau semua hadir 500. Kita mesti kan. Kalau minggu pertama ni mungkin tahap 1 ada dalam 300 orang lah. Ataupun dalam 200 lebih. Ya, akan hadir. Ya. Ramai juga bilangan tu. Dan kita masih lagi SOP kita yang sama yang seperti dulu. Rehat dalam kelas, beli di kantin makanan, rehat dalam kelas bersama guru, makan di kelas kan, makan di kelas bersama guru, dan masa balik penyerayannya akan diberitahu ikut penggiliran lah. Kita tak lepaskan sekaligus, kita akan ada pintu pagar, akan dibuka 3 pintu, datang ke sekolah macam biasa, ambil suhu, dan cikgu akan rekod kehadiran murid melalui My Datang, apps My Datang yang kita ada ni. Cikgu akan rekod kehadiran murid dan cikgu akan berada di kelas lah untuk bersama-sama murid. Dan di kelas tidak ada lagi aktiviti, pinjam, peralatan lain, bertukar dan sebagainya. Itu memang kita sebut sama lah. Tapi tak tahulah murid kan, kita sebut depan cikgu, okeylah dia jaga. Tapi di belakang cikgu dia akan dia akan bertukar dengan kawan, bahan-bahan yang dipakai. Dan tu akan pesan juga. Dan wajib pakai mask. Di sekolah mesti pakai mask. Sama masuk masa sekolah mesti ada mask. Kalau tidak ada mask kena sekolah sedialah juga 1-2, tapi kalau sampai 1000 kita ramai tak mampu nak sedia banyak itu pun tidak ada bekalan daripada PPD. Pandai-pandai sekolah lah cari mask ni untuk murid jadi sudah tak cukup. Jadi tuan-tuan dah 2 tahun, hampir 2 tahun kita dalam norma baru ni, biasa tak ada masalah lah, tuan-tuan pun boleh bersedia dan harga pun tak mahal sangat mask kan. Jadi berilah bekalan pada anak. Yang dipakai satu, sediakan dalam beg 1 atau 2 lagi untuk dia, kalau ada putus dan sebagainya, dia akan dia pakai semula lah. Itu yang saya minta lah. Dan digalakkan juga buat bekal makanan lagi, air putih, makanan, dan kita minta lah sentiasa cuci tangan di sekolah ni, guna sabun dan sebagainya. Lepas sekolah dah. Okay. Untuk makluman anak-anak, untuk makluman ibu bapa, pihak kementerian telah mengeluarkan satu siaran kepada guru-guru untuk guru-guru habiskan sukatan, berbaki
Itu sebab pelanjutan tarikh persekolahan tu dilanjutkan sehingga Mac, sehingga 1 Mac tu, sehingga 28 bulan Februari. Dia menganggap bahawa dalam PDPR ini bersemuka awal tahun dan bersambung PDPR pada bulan Mei yang lalu, guru telah menghabiskan 70% sehingga sekarang, sehingga akan bersemuka minggu depan, minggu 8 bulan ni. Dia menganggap begitu. Dan cikgu telah bersedia untuk baki silibus yang perlu dihabiskan sebanyak 30% lagi. Cikgu dah berbengkel beberapa minggu di sekolah ni untuk menyediakan bahan untuk anak-anak tuan-tuan. Dan baru-baru ni cikgu-cikgu telah menyediakan projek untuk anak-anak siapkan di rumah. Ada sebahagian hantar dan ada yang tak hantar. Sebahagian kecil tak hantar. Yang subjek saya ni sebahagian kecil tak hantar lah projek tu. Bagi yang tak hantar tu, cikgu-cikgu tak dapat nilai lah apa band ataupun tahap penguasaan yang akan diberikan pada murid. Dan kita harapkan yang belum siap tu boleh siapkan bawa datang semasa bersemuka nanti. Dan untuk baki persekolahan ini, cikgu akan bersedia dengan bahan ujian sumatif yang akan diberikan pada murid. Dan ujian ini kemungkinan akan dibuat secara lisan ataupun secara bertulis. Seperti biasa, kita akan dapat lihatlah penguasaan murid ataupun tahap penguasaan murid selepas murid menghadapi ujian. Jadi tuan-tuan kena beritahu pada anak-anak bahawa bukan terus minggu pertama ada ujian, puan-puan, tuan-tuan dan puan, kita akan bersemuka dulu dan kemungkinan ujian ini dibuat pada, kita akan tengok balik dia punya sesi dia sebab masih lagi dalam keadaan bersedia untuk tarikh pembukaan ini. Yang tu kita tak pastikan, kita tak buat jadual lagi. Kita belum ada lagi keputusan untuk buat bila. Tapi akan buat ujian lah untuk kita tengok tahap penguasaan murid. Itu kelebihan ujian secara bertulis lah, insyaAllah. Dan tuan-tuan juga digalakkan, saya cakap umum yang nanti mungkin akan detailkan lagi lah. Baru-baru ni sekolah kita telah dilawati oleh Pak Nazir, Sekolah Kebangsaan Satu Jembal, dilawati oleh Datin wanita daripada Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan. Dan alhamdulillah tidak ada sebarang teguran lah yang besar yang dibuat. Cuma ditegur sampah lambat dibuang itu je lah, yang kita kumpul sampah. Pihak kebersihan kumpul belum sempat dibuang lagi. Itu je lah yang 1-2 diambil. Yang lain secara keseluruhannya sangat baiklah. Dan terima kasihlah kepada cikgu yang telah bersedia berapa lama dah berada di sekolah untuk menerima anak-anak tuan-tuan. Cikgu pun sangat teruja lah nak menerima anak tuan-tuan ni. Menunggu lama dah di rumah ni, cakap tak boleh nak berjumpa dengan anak-anak ni, rasa macam tak puas. Bila berjumpa ni insyaAllah dia akan dapat kepuasan itu dan akan dapatlah untuk memberikan ilmu ataupun mencurahkan ilmu kepada anak-anak tuan-tuan. Dan saya harap kehadiran anak-anak baiklah pada tahap yang baik dan tidak berlakulah kes-kes yang bermula di sekolah ini. Itu yang kita harapkanlah. Cikgu Tamizi, kita nak bagi soalan ke? Sebab saya nak cakap yang tu rasanya dah Cikgu Tamizi dengan Cikgu Sanusi akan kupaskan lagi. Ataupun kemudian soalan tu. Tak ada masalah. Kemudian Cikgu Tamizi. Saya rasa baik setelah PKP dengan saya bentang dulu baru kita terima soalan. Okey, sebab mungkin sebab persoalan ini akan diberikan kemudian sebab mungkin penjelasannya akan diberikan oleh Noh dan soalan tu akan dengan sendirinya lah. Dia apa akan ada. Okey Okey, jadi saya rasa setakat itu dulu taklimat saya untuk persaingan pertama. Kalau ada apa yang soalan yang perlu dijawab nanti kita akan berikan jawapan seterusnya. Dan saya pulangkan sesi ini kepada Cikgu Siti Mawar sebagai pengurusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas ucapan dan sedikit info sebagai permulaan taklimat kita ya pada malam ini. Tadi saya ada terima komen suara slow, so sekarang ni slow lagi ke? Ataupun dah okey? Kalau respon? Dah. Okey dah? Okey dah.
Okey, sebagaimana yang guru besar sebutkan tadi, maknanya kalau hadirin hadirat ada soalan ataupun kemusykilan yang ingin diutarakan, boleh diutarakan selepas taklimat selesai. Jadi kita akan bincangkan selepas taklimat selesai ya. Okey, hadirin sekalian, taklimat kita malam ini sangat elok sebenarnya dia didengar bersama oleh ibu bapa penjaga bersama-sama dengan anak-anak TJEMS. Okey. Dan tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan ucapan dan taklimat berkaitan jadual dan penggiliran serta perjalanan PDP apabila sekolah dibuka nanti. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Tok Jembal, Encik Zanusi bin Abdul Ghani untuk memperincikannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih pada Cikgu Siti sebagai pengurusi majlis pada malam ini. Yang berusaha Tuan Guru Besar, Tuan Haji Azinuddin bin Tahan, Tuan Haji Tamizi PKM, Cikgu Mazlan, PKKO, guru-guru SK Tok Jembal, ibu bapa serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Seperti yang jelas tak suara saya? Okey, jelas. Jelas. Okay. Seperti yang kita dah sedia maklum, pengoperasian sekolah kita akan bermula pada 8 hari bulan 11. Slide yang kelima ni. Slide okey. Okey, sedia apa ni, cikgu ibu bapa sudah sedia maklum bahawa sekolah kita akan bermula pada 8 hari bulan 11 di mana murid tahap 1 akan mulakan persekolahan secara bergilir. Okey. Pihak sekolah telah membahagikan kumpulan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan A dan juga kumpulan B yang telah disenaraikan nama-nama untuk setiap murid. Okey. Jadi setiap kumpulan akan hadir mengikut minggu-minggu yang telah ditetapkan. Okey, untuk minggu yang pertama pada 8 hari bulan 11, kumpulan A akan bersemuka. Manakala untuk kumpulan B, PDPR Kendiri. Okey, PDPR bersemuka ni maknanya kumpulan A akan hadir ke sekolah seperti biasa, manakala kumpulan B masih lagi berada di rumah. Okey. Untuk bersemuka ni, pelajar kita akan belajar seperti biasa bersama dengan cikgu lah di sekolah. Manakala yang PDPR Kendiri, pelajar masih lagi di rumah tapi belajar secara sendirilah di rumah tanpa ada bimbingan daripada cikgu. Jadi dia berbeza dengan PDPR sebelum ni. PDPR sebelum ni cikgu-cikgu akan sentiasa bagi video ataupun Google Meet ke. Okey. Jadi untuk selepas 8 hari bulan 11 nanti, PDPR Kendiri pelajar berada di rumah diawasi oleh ibu bapa. Cikgu. Kurang jelas Jelas ya. Jelas, okey. Maknanya apabila bersemuka nanti, PDPR Kendiri ni belajar kumpulan B berada di rumah diawasi oleh ibu bapa dengan melaksanakan pembelajaran secara kendiri di rumah. Okey.
kita dah tahu apa ni, kumpulan A akan ke sekolah manakala kumpulan B berada di rumah. Slide seterusnya ni. Okey. Manakala pada minggu berikutnya, iaitu pada 14 hari bulan 11, kita akan bertukar. Kumpulan B akan bersemuka, manakala kumpulan A akan berada di rumah untuk PDPR Kendiri. Okey. Pada minggu yang ke-14 ni juga, minggu 14 hari bulan 11 ni, tahap 2 akan mula dengan kumpulan B secara bersemuka. Manakala kumpulan A PDPR secara kendiri. Okey, ini telah diterangkan sedikit tadi oleh Tuan Guru Besar. Kenapa kumpulan B dulu bersemuka, bukan kumpulan A. Okey, ini disebabkan kerana kita dah menyusung kumpulan-kumpulan A ni, tahap 1 dan tahap 2 mempunyai adik-beradik yang sama. Jadi kalau kita bila tahap 2 masuk Kita nak tanya ni, apa kita kumpulan A ke kumpulan B? Sebab kita ingat. Tak ingat. Nanti awak cek balik. Ada akan diberi oleh cikgu kelas awak nanti. Okey, kalau kita untuk 14 hari bulan ni, kalau kita mulakan dengan kumpulan A, yang kita dah susung adik-beradik tadi, kita tak akan jadi sama. Jadi akan menyusahkan kepada ibu bapa lah untuk hantar anak ke sekolah. Jadi dia tak sama. Yang tahap 1 ada kena ke sekolah, yang tahap 2 ada duduk rumah. Jadi kita berbincang dengan pihak pengurusan supaya 14 hari bulan tu untuk mula persekolahan untuk tahap 2, kita mulakan dengan kumpulan B. Okey, jadi mungkin kita akan detailkan lagi dengan kita akan hantar slide-slide ni ke kelas-kelas grup-grup kelas nantilah, supaya senang ibu bapa tengok tarikh untuk bersemuka nanti. Okey. Mungkin cikgu-cikgu dah bagi dalam grup sebenarnya ni. Supaya awak ibu bapa dapat tengok bila anak dia patut ke sekolah. Okey, untuk yang tahap 1, apabila 8 hari bulan nanti, yang kumpulan A akan datang ke sekolah, maka yang kumpulan B berada di rumah. Tapi untuk yang kumpulan B, kita akan menyediakan satu modul. Modul untuk kumpulan B melaksanakan PDPR sendiri di rumah. Okay. Modul cikgu-cikgu sekolah akan sediakan dan akan diberi pada hari Sabtu. Okey, ibu bapa boleh alert sikit, maknanya hari Sabtu pihak sekolah akan letakkan semua modul-modul dekat pondok jaga supaya ibu bapa dapat ambil lah modul tu. Okey, itu untuk kumpulan B tahap 1. Untuk kumpulan A tak payah mari. Pasal kumpulan A akan hadir ke sekolah nanti. Hanya untuk kumpulan B sahaja. Modul tu digunakan untuk sebagai pembelajaran kendiri di rumah nanti.
Okey, yang seterusnya ni. Okey, di sini kita akan lihat data penggiliran tahap 1. Okey. Ibu bapa boleh tengok untuk satu Ibnu Bajah. Kita dah susun bilangan pelajar sama rata ataupun samalah supaya kehadiran 50% ke sekolah tu mengikut apa yang dikehendaki oleh kementerian lah. Jadi macam guru besar dah bagi tahu tadi, walaupun kehadiran ke sekolah contohnya tak penuh lah mari, kita tak boleh buat nak selit walaupun warna-warna pun. Kita hanya ikut kumpulan yang telah ditetapkan. Okey, di sini kita boleh tengok tahap 1 untuk kumpulan A seramai 256 orang untuk bersemuka pada 8 hari bulan nanti. Manakala yang PDPR Kendiri 256 juga. Kita dah bahagi sama banyak untuk 50% nanti. Okey. Manakala untuk tahap 2. Okey, tahap 2 sesi persekolahan bersemuka akan bermula pada 14 hari bulan 11. Kita pun dah susun secara sama rata, itu 50% juga. Okey, untuk tahun 4 tu kita dah tengok 84 orang untuk kumpulan A, manakala 83 untuk kumpulan B. Untuk tahun 5, 72 orang untuk kumpulan A, manakala 73 untuk kumpulan B. Jadi 50% memang kita walaupun berbeza sikit je tu, tapi memang untuk 50% lah. Saya mengharapkan ibu bapa kena ingatlah anak kita ni berada di kumpulan mana. Okey. Okey, di sini ada saya bagi contoh sedikitlah. Okey. Sebagai panduan kepada ibu bapa, bermula 8 hingga 11 November, kumpulan A akan PDP di sekolah, manakala kumpulan B PDPR secara kendiri di rumah. Okey, 14 hingga 18 November. Okey, kumpulan A dia akan berada di rumah secara PDPR secara sendiri, manakala kumpulan B dia akan PDP bersemuka di sekolah. Dan minggu yang berikutnya pula, kumpulan A 21 hingga 25 November akan ke sekolah secara bersemuka, manakala kumpulan B akan PDPR secara kendiri di rumah. Begitulah seterusnya sehinggalah akan dimaklumkan oleh kementerian. Untuk yang tahap 2, untuk 8 hingga 11 November, tahap 2 masih lagi mengikuti PDPR sepenuhnya. PDPR yang mana kita dah buat biasanya lah. Okey, PDPR sepenuhnya. Cikgu-cikgu akan menghantar semua bahan-bahan melalui grup Telegram lah. Manakala pada 14 hingga 18 November, PDPR secara sendiri untuk kumpulan A. Okay, manakala PDP di sekolah untuk kumpulan B. Okey, ni yang saya bagi tahu tadi. Kita mulakan dengan kumpulan B dulu. Bukan kumpulan A. Jadi ibu bapa kena kena fahamlah sikit kat sini. Walaupun untuk tahap 2 ni 14 hari bulan ni adalah hari pertama persekolahan. Tapi kita mulakan dengan kumpulan B. Kerana apa? Kerana kita nak samakan dengan tahap 1 tadi. Yang kita dah susun
ada yang adik-beradiknya yang sama, mungkin ada sepupunya yang sama nak mari sekali ke sekolah. Tu kita ambil kira belaka sebenarnya. Okey, pada 21 hingga 25 November, PDP di sekolah untuk kumpulan A dan PDP Art secara sendiri untuk kumpulan B. Okey, jelas Jelas. Okey. Jadi itulah ibu bapa kena alertlah sikit pasal penggiliran ni. Kadang bila dah berlaku beberapa minggu takut tertukar tertukar minggu untuk datang untuk bawa anak ke sekolah. Sepatutnya minggu ni kumpulan A, jadi tertukar untuk hadir ke sekolah. Pasal bila sampai ke sekolah nanti, pihak cikgu-cikgu akan dapat kenal pastilah anak kita tu dia berada di kumpulan mana. Maknanya kalau cikgu scan pada barcode nanti, dia dah dapat tahu anak ibu bapa ni berada di kumpulan mana dan patut ke sekolah ataupun pilih pihak ke rumah. Jadi ibu bapa kena tengoklah sikit. Okey. Kita tengok contoh lagi. Untuk setakat ini, tanpa penggiliran untuk prasekolah sahaja di sekolah Jember sekarang. Okey. Untuk prasekolah memang kita tak ada penggiliran. 100% untuk hadir ke sekolah. Manakala penggiliran hanya untuk tahap 1 dan juga tahap 2. Okey, contoh yang ada kat depan ni ialah Ahmad 8 hingga November PDP di sekolah, manakala Alisha PDP Art secara kendiri di rumah. Okey. Untuk minggu yang berikutnya, Alisha PDP di sekolah dan Ahmad PDP Art kendiri di rumah. Jadi saya rasa benda yang sama dah yang saya ulang ni. Jadi saya harap ibu bapa dapat fahamlah. So benda yang sama dah ni sebenarnya. Tapi tak apalah, sebagai kefahaman ramai yang terkeliru sebenarnya. Mama. Ya, ada persoalan lagi tak pasal penggiliran ni? Saya rasa. Okey. Okey, kita tengok pada jadual. Okey, ni jadual kendiri PDP Art kendiri di rumah yang telah pihak sekolah buat untuk rujukan kepada ibu bapa lah. Di mana ibu bapa boleh memantau anak-anak untuk melaksanakan aktiviti ataupun latihan-latihan yang diberi oleh cikgu. Okay, pada hari Ahad, bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Hari Isnin, bahasa Inggeris dan juga PSW. Selasa, matematik dan muzik. Okey. Rabu, sains dan PK, kesihatan. Manakala hari Khamis, kita letak satu je mata pelajaran, iaitu pendidikan agama Islam. Jadi ibu bapa boleh pantaulah anak-anak untuk melaksanakan latihan ataupun modul-modul yang diberikan ataupun dibekalkan oleh cikgu untuk sebagai PDP Art kendiri di rumah. Cikgu, jadual ni dah tahap 1 ke tahap 2? Tahap 1. Tahap 2 akan diberi selepas sesi bersemuka selepas 14 bulan nanti. Akan guna jadual ni. Untuk 8 hari bulan tahap 2 masih lagi PDPR PDPR macam biasa yang awak dah buat sekarang ni. Okey. Cikgu, tahap 2 pun PDPR kat rumah juga ke? Tahap 2 untuk 8 hari bulan nanti masih lagi PDPR macam biasa. Okey. Selepas 14 hari bulan nanti baru PDPR kendiri dan sebahagian lagi
bersemuka di sekolah, makna ke sekolah lah. 50% ke sekolah dan 50% di rumah. Okey? Okey. Cikgu Sansi ada soalan tu. Cik Rashidah tadi tanya. Ya, ada soalan. Ada tak? Cik Rashidah angkat tangan. Ah, Raise hand. Dia tekan kok. Okey, okey. Bila PDPR kendiri di rumah, memang cikgu-cikgu tak ada bimbingan lah sebenarnya. Tiada bimbingan daripada cikgu-cikgu kerana kita tidak buat hybrid. Okey. Kita bila PDPR kendiri ni, ibu bapa kena memantau anak-anak untuk dia melaksanakan aktiviti ataupun modul-modul yang telah dibekalkan oleh sekolah nanti. Cikgu-cikgu akan PDP bersama dengan murid-murid yang bersemuka di sekolah. Okey. Jadi yang berada di rumah tu kerjasama daripada ibu bapa lah sebenarnya. Ni telah dimaklumkan yang telah dicadangkan oleh pihak kementerian lah sebenarnya. Nanti jadual ni cikgu akan hantar dalam grup Telegram ke? Ya, betul. Nanti kita akan sharekan dalam grup Telegram nanti. Cikgu lupa nak tanya. Cikgu, kasut pakai selipar selipar boleh ke budak? Pakai kasut ketat. Cikgu Tamizi jawab Kalau kiranya gini selipar tu kalau boleh memang kita tak benar lah selipar. Kasut pun tak apa, asal kasut. Kita nak berpakaian kemas. Pakaian tu kalau macam anak puan pakai baju kurung biasa tak apa. Akhirnya macam ya dia yang sopan tu. Yang sopan lah. Tapi macam mana tuan Guru? Okey, saya jemput sikit lah. Okey, patutnya penerangan selepas ni tapi sebab ada pertanyaan. Okey, pertama kita utamakan uniform sekolah lengkap. Kalau tak muat ke apa ke, pilihan kedua pakaian sukan sekolah. Pakaian sukan sekolah seluar track dengan kasut sukan lah. Kalau tak boleh nak adjust juga, tu tak muat juga lah sekolah, barulah cari benda lain yang bersesuai. Tapi yang tak dibenarkan t-shirt round neck, baju yang berfashion sangatlah macam baju ketat ke apa ke memang tak dibenarkan. Slipper tak dibenarkan lah. Hello, Assalamualaikum cikgu. Muat bakal di sekolah lah cikgu. Hello, Assalamualaikum cikgu. Salam. Kerana pelajar tadi sebut, cikgu pernah sebut yang jadual tu akan dibelah semula dalam Telegram. Ya, betul. Kalau boleh jadual yang akan dibelah balik dalam Telegram tu disertakan sekali dengan peranan ataupun nota yang cikgu sebut tadi lah. Pakaian sekolah dengan lengkap lah, mana kita sekali baca je kat situ. Okey. Nanti akan share dalam grup jadual-jadual PDP dengan PDPR nanti. Okey. Supaya ibu bapa boleh tengoklah. Cikgu letak terus kat bawah tu nota dia, pakaian sekolah macam mana, disiplin ke whatever yang perlu dah untuk kita follow masa tempoh PDPR ni ataupun bukan PDPR, PDP di sekolah tu. Okey. Rasa ramai yang miss kumpulan 1 dengan kumpulan 2 tu, tahap 1, tahap 2 tu. Kumpulan A, kumpulan B tu. Ya. Boleh insya-Allah. Okey, terima kasih aku. Okey, sama. Okey, dan satu lagi saya nak ingatkan pada ibu bapa lah juga sebenarnya, bila kita pun dah nak bersemuka dah nanti, kerja-kerja sekolah yang telah cikgu-cikgu bagi sebelum ni, diharapkan ibu bapa pesanlah ke anak-anak tu supaya dapat siapkanlah. Ini ada jadual yang akan kita sharekan kepada ibu bapa nanti. Bermula 8 bulan 11 nanti sehinggalah ke
14 dan seterusnya lah. Nanti kita akan share ke dalam grup kelas masing-masing. Ada sebarang pertanyaan lagi tak daripada ibu bapa? Kantin memang tak buka, cikgu. Bila mula bersemuka nanti kantin akan buka. Oh, kantin akan buka lah. Kantin Semua akan pelajar, budak sekolah boleh beli makan dari kelas je lah. boleh beli lah dah. Okey. Kadang macam tu lah, makna beli di kantin dan makan di kelas lah. Kita masih lagi sama SOP macam tahun yang lepas lah. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya nak tanya yang pasal tahap 2 lah, yang darjah 6. Okey. Baru-baru ni kan kita dah dah buat pemberian vaksin secara centralized lah. Ya. Okey, bagi murid-murid yang tak lengkap lagi vaksin tu macam mana? Adakah perlu dia hadir ataupun kena lengkapkan dulu vaksin tu untuk second dose? Sebab anak saya ni baru first dose yang sebab saya tak boleh ikut yang masa yang jadual dia begitu sebab kita orang kena quarantine. Memang tak boleh nak pergilah. Cuma baru buat first dose baru ni, yang second dose tu 11 hari bulan 11 baru boleh buat. Jadi boleh dimasukkan macam mana? Okey, untuk terutama KPM, murid-murid yang tak cukup dos vaksin pun dibenarkan datang ke sekolah. Okey. Adiba. Dos yang kedua 11 hari bulan, Cik Amir. 11 hari bulan baru dapat second dose. Tapi kita untuk yang tahun 6 kita bermula 14. Allah dah tu kok. Tu lah sebab mungkin Abang tolong buat susu adik sikit lagi. Tak perlu ada Adik Una. Tu. tempoh matang tu tak perlu ikut lah maknanya. Yelah betul dah. Kau buka pintu tu saya. Okey, Cikgu Nusi ada soalan dekat chat tu daripada Encik Muhammad Yusmiza tu berkaitan dengan modul PDPR yang diberi, disertakan juga panduan atau contoh penyelesaian jalan kira sebagai bantuan PDPR kepada pelajar. Macam mana tu? Untuk modul nanti cikgu akan bekalkan kaedah-kaedah untuk jawab soalan lah. Dan ada soalan dan mungkin cikgu akan bagi juga video pun mungkin. Itu atas kebijaksanaan cikgu nantilah macam mana untuk bagi penerangan kepada pelajar lah. Pasal kita memang tak akan bekalkan mengajar macam PDPR sekarang ni. Kita hanya bagi modul je. Modul tu pun mungkin akan ada penerangan daripada cikgu-cikgu lah. InsyaAllah nanti saya akan bagi penerangan yang kepada cikgu-cikgu saya nantilah. Macam mana keadaan nanti. Ada pertanyaan lain lagi tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya macam 8 bulan ni untuk kumpulan A tahap 1 sahaja sekolah tu kira sebab anak saya kalau saya tengok dalam jadual tu dua-dua kumpulan A. Abang dia tahap 2 kumpulan A, adik dia tahap 1 pun kumpulan A. Okey, macam ni puan. Macam saya dah maklum tadilah. Untuk 8 hari bulan kumpulan A akan masuk. Okey. 14 hari bulan kumpulan B akan bertukar kumpulan B pula akan ke sekolah. Okey, itu untuk tahap 1. Manakala untuk tahap 2 14 hari bulan kumpulan B dulu akan mula ke sekolah. Okey, lepas tu 21. Maknanya 8 bulan tu untuk kumpulan A sahaja untuk tahap 1. Tahap 1 sahaja. Tahap 2 belum lagi ke sekolah 8 bulan tu. 14 hari bulan baru tahap 2 ke sekolah tapi kumpulan B dulu. Okey, 21 hari bulan baru kumpulan A tahap 2 dan juga dia akan sama dengan tahap 1 kumpulan A 21 hari bulan. Tu yang kita samakan kumpulan tu. Okey, terima kasih. Okey, sama. Cikgu Sanusi. Ya.
Ada soalan lancip yang tanya bagaimana dengan kelas Fardu Ain, kafar, adakah ia bersemuka? Jawapannya macam ni. Untuk kafar, seperti yang nyatakan oleh JAKIM, kafar ni diuruskan oleh JAKIM, lokasi di sekolah kita lah, tidak akan bersemuka sehingga tahun depan. Maksudnya sehingga habis bulan 2, tidak ada bersemuka untuk kafar. Setakat yang dimaklumkan dalam 3 minggu lepas lah. Yang ada perubahan saya tak pasti, belum ada lagi. Jadi untuk hari ni masih lagi tidak bersemuka untuk kafar. Tidak ada kelas kafar. Okay, saya rasa jelas lah. Yang bertanya ni Mimi lah. Okay, Mimi. Terima kasih. Okay, ada apa-apa lagi yang tu persoalan daripada ibu apa? Untuk ditanya. Ya ampun. Ada satu lagi tu Cikgu Nusi soalan daripada Encik Fairuz dekat chat tu kan. Adakah KPM sedar isu PDPR-kan diri sedangkan semua ibu bapa sudah bekerja penuh isu keselamatan anak-anak di rumah? Untuk pertanyaan Cik Fairuz ni sebenarnya saya sendiri pun tak boleh nak bagi tahu pasal macam mana Tuan Guru? Okey, saya faham apa yang maksud Cik Fairuz tu. Apabila anak semua berada di sekolah, urusan untuk hantar ambil dan sebagainya menjadi mudah lah apabila berlaku penggiliran macam ni, menyebabkan bapa susah nak urus anak. Tetapi untuk makluman Cik Fairuz, memang ini saja yang dicarangkan oleh Kementerian KKM dan juga MKN, Majlis Keselamatan Negara, yang dicadangkan macam ni. Jadi kita akulah sekolah tak boleh nak putuskan macam mana. Kita kena ikut apa yang disarankan oleh kementerian lah, kementerian kita. Kita tidak ada kuasa untuk mengubah keputusan itu. Mungkin dia kalau tuan-tuan rasa ada cara untuk maklumkan dalam FB ke dan sebagainya, FB kementerian lah, jangan FB kata-kata. Yang kementerian mungkin boleh suarakan ni. Saya rasa satu pandangan yang baik lah untuk Cik Fairuz Ibrahim. Boleh kemukakan dalam FB, Facebook apa ataupun channel yang kementerian berikan rasmi itu boleh showkan. Okay. Ya, ada lagi? Okay, dan satu lagi saya nak maklum kepada ibu bapa. Kementerian sekarang ni sudah mengeluarkan satu portal iaitu Sumberku, di mana di dalam portal tu ibu bapa boleh mencari bahan-bahan untuk anak-anak sebagai rujukan ataupun bahan-bahan sumber untuk pembelajaran anak-anak yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia lah. Jadi mungkin lepas ni saya akan minta semua guru kelas akan sharekan link untuk portal Sumberku nanti dalam grup kelas masing-masing. Jadi ibu bapa boleh cuba melayari portal tu untuk mencari bahan-bahan untuk anak-anak sebagai sumber pembelajaran lah. Okay. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Jadi saya serah semula kepada Cikgu Siti untuk ini saja. Okey, terima kasih Cikgu Siti. Okey, terima kasih Cikgu Zanusi atas taklimat dan penerangan yang cukup jelas. Itu tadi. Tapi kalau masih ada lagi kemusykilan, keraguan dan yang belum jelas lagi, bolehlah utarakan soalan di akhir nanti ya. Okey, untuk seterusnya kita teruskan program malam ini dengan ucapan dan taklimat berkaitan dengan SOP yang semestinya dipatuhi oleh seluruh warga TJEMS sepanjang berada di sekolah nanti. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Tok Jembal, Tuan Haji Muhammad Tarmizi bin Cik Min untuk memperjelaskannya. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Waalaikumsalam. Tuan Guru Besar, Tuan Haji Aznuddin, Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Zanusi, Cikgu Mazlan, PKK, guru-guru, PIBG, ibu bapa dan murid-murid semua. Okey, kita dah lewat ni, saya teruskanlah. Okey, berikut adalah susun atur dalam kelas. Dalam kelas nanti telah dilekatkan label mengikut nama murid. Cikgu kelas telah lekatkan label nama murid. Jadi murid-murid datang duduk di tempat yang telah ditetapkan secara selang-seli macam ni. Jadi walaupun depan murid tu ada meja kosong, dia tak boleh pindah. Dia akan duduk selang-seli macam ni. Maksudnya kalau minggu A yang hijau ni saja akan dipenuhi oleh murid. Minggu yang seterusnya bulan B, yang kuning ni pula yang akan dipenuhi oleh murid. Dia tak boleh tukar. Sebab kadang-kadang kena pesan ke anak-anak, sebab kadang-kadang anak-anak ni dia suka berpindah randah. Dia tengok depan kosong, dia akan berpindah. Jadi untuk kali ni memang tak boleh pindah walaupun meja depan tu kosong, memang kena stay dekat meja dia orang lah. Okey. Ini untuk di dalam kelas. Susun atur dalam kelas. Dan setiap meja telah dilabel dengan nama murid masing-masing, nama murid lah. Okey. Ni seperti yang diterangkan sebelum ni, kehadiran dihadkan kepada 50% enrollment kelas. Penambahbaikan SOP ialah pemakaian pelitup muka, face mask diwajibkan. Sebelum ni digalakkan, sekarang ni diwajibkan. Okey. Murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas. Membuat uji kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Maksud yang keempat ini, kalaulah murid itu datang ke sekolah sihat tetapi tiba-tiba pukul 10 tu demam. Jadi murid tu akan dibuat selibuan test di sekolah. Kelonggaran peraturan seperti yang diberitahu tadi, dibenarkan memakai pakaian sesuai dan kemas serta sopan. Sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai dipakai. Untuk makluman semua, sebaik-baiknya pihak sekolah tetapkan kalau ada pakaian sekolah, uniform sekolah, pakai uniform sekolah. Kalau tak muat uniform sekolah, cuba pakaian PJ. Seluar trek dengan baju sukan. Kalau yang tu tak muat juga, bolehlah pakai baju lain. Cuma yang tak boleh, t-shirt round neck ataupun t-shirt yang mempunyai tulisan yang pelik-pelik. Kalau nak pakai baju raya ke apa, tak ada masalah. Okey, dan sebaik-baiknya berkasut. Kasut sukan ke apa ke, tak kisah. Kasut raya ke. Cuma ikut prioriti lah. Mula-mula kasut sekolah, tak ada kasut sekolah, kasut sukan, barulah kasut raya. Okey. Seterusnya, kaedah penyuraian, kaedah balik, kita SK Tok Jember menggunakan 3 model. Kita cuma usaha model yang keempat, cuma itu bergantung pada pihak polis lah. Model yang pertama, ruang menunggu di dalam kawasan sekolah. Model yang kedua, laluan terarah dan sehala. Model keempat, penyuraian murid secara berperingkat. Secara berperingkat ni, murid akan keluar berbeza dalam 3 minit setiap kelas lah. Macam tahun sebelum-sebelum ni. Yang model 3 ni kita minta daripada pihak trafik PDRM untuk memantau di luar kawasan sekolah di waktu balik lah. Bergantung kepada pihak PDRM lah. Keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Seperti saya sebut tadi, pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka berganda digalakkan. Berganda ni maksudnya pakai 2 lapis lah. Yang tu digalakkan. Yang wajib selapis. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun. Untuk maklumat ibu bapa semua, di sekolah kita banyak disediakan paip dan sabun di luar kelas. Murid-murid boleh selalulah sentiasa membasuh tangan dengan menggunakan sabun. Sanitasi tangan
boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Saringan kesihatan dilaksanakan di setiap hari di pintu masuk. Dan ini saya minta kerjasama daripada semua ibu bapa. Sekolah kita akan buka 3 pintu pagar. Pintu pagar yang pertama, pintu pagar hadapan. Pintu pagar yang kedua, pintu pagar kantin. Yang ketiga, pintu pagar dekat berhampiran dengan prasekolah. Dan diharap semua dapat menghantar anak-anak mengikut waktunya, iaitu daripada pukul 7 sehingga paling lewat 7.30. Okey? Sebab selepas 7.30, kedua-dua pintu pagar kantin dan prasekolah akan ditutup. Yang hanya dibuka adalah pintu pagar depan sahajalah. Sebab cikgu akan bertugas lebih daripada 7.30 sebab cikgu nak masuk ke kelas pula. Jadi sebaiknya hantar sebelum 7.30. Sebab kalau selepas 7.30 akan jadi masalah lah nak scan apa semua tu untuk kehadiran. Okey? Suhu murid 37.5 darjah dan bergejala seperti sesema dan batuk tidak dibenarkan masuk ke sekolah. Okey? Dan saya harap benda ni tak ada dalam SOP, tapi saya terpaksa bercakap jugalah. Kalaulah dalam ahli keluarga yang terlibat dalam kuarantin, saya harap anak pun tak hadir ke sekolah jugalah. Kalau ada ahli rumah yang kuarantin yang pakai glamping, sebaiknya murid ahli rumah tu kuarantin jugalah. Okey? Keselamatan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan, disinfeksi dengan kerat. Untuk makluman ibu bapa, hari ini pihak bomba telah sanitize seluruh kawasan sekolah. Penggunaan pelindung muka digalakkan. Ni berkenaan dengan ujian kendiri. Ujian kendiri ni seperti saya beritahu tadi, kalau murid tu ada simptom semasa di sekolah, bukan sebelum masuk sekolah, semasa di sekolah. Kalau contohnya pukul 10 tu baru dia demam ke, apa yang perlu sekolah buat hanyalah perlu membuat ujian kendiri kepada murid. Murid itu akan ditempatkan di bilik isolasi dan murid itu akan membuat ujian kendiri Sullivan test menggunakan air liur lah. Kalau keputusan positif, sekolah akan maklumkan kepada PKD dan akan maklumkan kepada ibu bapa. Kalau keputusan negatif pun, pihak sekolah akan maklumkan kepada ibu bapa untuk mengambil anak pulang ke rumah. Okey. Pengoperasian kantin. Kantin dibuka macam biasa, macam sebelum ni, dan proses pembelian di kantin pun macam sebelum ni. Murid-murid boleh membeli dekat kantin dan pastikan pesan ke anak-anak beratur dalam penjarakan yang jarak 1 meter sebab sebelum-sebelum ni beratur dekat kantin tu beratur. Masa cikgu ada, beratur 1 meter. Cikgu berpaling sikit, memang beratur dengan rapat lah. Pastikan beratur dengan jarak 1 meter dengan tanda-tanda yang telah ditanda oleh cikgu di atas lantai kantin tu. Selepas membeli, murid-murid dikenaki makan di dalam bilik kelas masing-masing dengan silaan guru. Yang keempat ni, tak ada kelas yang ada penyemahan udara di sekolah kita. Okey, yang ni pun perkara yang sama. Kalau murid yang bergejala akan diasingkan di bilik isolasi dan sekolah akan menghubungi ibu bapa dan akan menjalani ujian kendiri Sullivan test kepada murid itulah. Okey, yang ni pun perkara yang sama. Okey, satu lagi yang tinggal
aktiviti pendidikan jasmani boleh dilaksanakan, aktiviti co-curriculum tidak boleh dilaksanakan secara bersemuka. Cikgu. Ya. Kalau macam tak ada ko tu kena pakai baju uniform ke? Kalau hari Selasa, digalakkan pakai uniform lagi. Okey. Walaupun tak ada co-curriculum pun digalakkan pakai uniform sekolah, baju uniform pakai seragam lah. Okey, ni saya ulang baliklah tanggungjawab murid. Murid yang mengikuti PDP secara penggiliran perlu hadir secara bergili-gili secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan. Mendapatkan bahan dan tugasan dan penjelasan daripada guru mata pelajaran untuk PDP secara sendiri di rumah. Merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru, membuat persediaan untuk sesi PDP secara bersuka di sekolah pada minggu berikutnya. Tanggungjawab ibu bapa dan penjaga memastikan anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan oleh pihak sekolah. Memastikan anak jagaan melaksanakan tugas PDP secara terdiri. Membantu anak jagaan mendapatkan maklumat berkaitan sesi PDP secara sendiri bersama-sama guru ataupun arahan tugasan kerja rumah yang diberikan oleh guru. Okey, kalaulah terjadi, contohnya minggu pertama 8, 12, 11, murid darjah 2, kumpulan B yang datang sekolah. Kalau terjadi macam tu, kalau parent hantar murid tu dan tinggal, murid tu akan ditempatkan di dewan dan kita akan hubungi ibu bapa untuk datang ambil serta-merta lah murid tu. Kalau murid yang kumpulan yang tak sepatutnya datang, kita akan tempatkan di dewan lah. Kita tak akan benarkan masuk ke kelas dan kita akan hubungi ibu bapa untuk datang ambil lah. Okey? Tanggungjawab ibu bapa dan penjaga juga berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak-anak seperti jadual waktu dan perkembangan pembelajaran, menyokong pembelajaran anak jagaan dengan memberikan motivasi, memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir lah ni. Baca peraturan sebelum ni, ibu bapa tidak dibenarkan masuk dan menunggu anak di kawasan sekolah. Ambil anak pun, waktu balik pun harap ditepati. Jangan biarkan anak tunggu sampai pukul 2, pukul 3. Murid bergejala tidak boleh hadir ke sekolah. Mengingatkan anak sentiasa melakukan penjagaan sosial 1 meter dan sentiasa memakai penutup hidung dan mulut. Dan sebaik-baiknya bagilah face mask spare ke anak 1 ataupun 2 letak dalam beg supaya takut face mask tu putus ke apa ke. Okey, untuk murid pula pemakaian penutup hidung dan mask diwajibkan, membawa sudu dan garpu sendiri jika perlu. Waktu rehat, murid hanya boleh makan di dalam kelas, sentiasa dan kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Okey. Ada soalan tak? Tak ada. Cuma pesanan kepada parent lah. Ya. Kalau nak parking kat depan sekolah tu, pintu utama tu, kalau boleh janganlah blok pintu masuk keluar aliran kereta-kereta cikgu yang kat depan tu. Parking kat tepi sikit. Saya tengok kat situ, bolong walk kena kata. Itu je. Okey, terima kasih Cik Zaidi. Begitulah sebab kalau boleh jangan menghalang laluan keluar masuk lah. Dan kadang-kadang menghalang keluar masuk, kadang-kadang tunggu depan pondok tu pun kalau kereta nak keluar, nak belok kanan pun kadang susah nak tengok kereta yang datang dari arah sebelah kanan. Okey. Ada soalan lain? Cikgu, Ya. kafar masa ni tak ada lagi kan? Seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Guru Besar tadi,
kelas kafar masih lagi secara online sehingga hujung tahun ini. Apa-apa kita tunggu pengumuman dari pihak JAKIM lah. Assalamualaikum cikgu. Assalam. Saya nak tanya satu soalan lah. Sekiranya lah dalam tempoh PDP tu ada anak terpaksa dikuarantinkan. Jadi adakah anak tu dia ada macam sesi pembelajaran tu dia akan diganti ke untuk secara bersemuka ke tidak? Tidak. Kalau secara ketika kuarantin tu dia memang macam tak hadir ke sekolah lah. Okey. Dia akan dapat bahan PDP-kan diri tu semasa giliran dia PDP-kan diri. Semasa dia sepatutnya bersemuka tu tak adalah. Sebab KPM terpaksa buat pendekatan PDP-kan diri ni sebab cikgu dekat sekolah memang mengajar masa penuh dah dengan budak bersemuka ni. Memang itulah. Okey, baik. Okey, cikgu. Terima kasih ya. Sama. Assalamualaikum cikgu. Salam. Saya nak tanya, sekarang kan kita masuk musim tengkujuh. Ya. Dimaklumkan biasa macam sebelum ni kalau musim hujan biasanya ibu bapa akan masuk ke dalam untuk ambil anak-anak. Macam saya biasa tunggu kat kantin, ibu bapa memang akan masuk sampai kat kantin lah untuk ambil anak-anak. Untuk waktu sekarang, untuk PDP bersemuka nanti, macam mana? Okay, saya jawab Zamzi. Berhubung dengan situasi musim tengkujuh kita dah masuk ni, biasanya lah kita benarkan lah untuk kereta masuk dalam kawasan sekolah. Kantin ni payah sikit nak pusing. Kalau boleh pintu depan lah sebab kita ada kanopi depan tu. Boleh menunggu di kanopi ataupun hantar kat kanopi tu lebih senang. Kalau pintu kantin tu nak U-turn tu payah sikit. Kita cadangkanlah puan hantar nak dekat pintu depan, senang U-turn. Masuk ke dalam kawasan sekolah, drop anak situ, boleh keluar semula pintu kedua tu, dia ada 2 pintu kan. Itu kita cadangkanlah. Kalau kat kantin tu memang nak masuk nak keluar tu memang rasa satu bonok lah pintu pagar tu. Sebab dia satu pintu je. Kita tak show kan lah pintu tu. Ya puan itu je. Sama juga dengan pintu dekat Pral tu memang kita buka pintu kecil lah, pintu yang satu daun tu kan. Jadi yang tu memang kena drop dekat luar lah, dekat pintu pagar lah. Maksudnya kalau ambil anak dekat kantin tu, ni kalau walaupun hujan, ibu bapa tak boleh dibenarkan masuk lah dalam pagar tu. Kalau kenderaan banyak memang nak masuk nak keluar tu memang berebu lah kan, nak keluar nak masuk yelah, kita consider boleh benarkan, tapi kalau menyebabkan kesesakan lalu lintas tu agak menyulitkan lah pergerakan tu. Sebab kita tidak ada pengawal yang jaga pintu situ. Kalau memang kita ambil tu anak atau kenderaan tak banyak, tak ada masalah. Kalau hujan lah tak ada masalah, boleh je. Okey puan Assalamualaikum cikgu, saya nak tanya berkaitan dengan anak yang diambil oleh bas sekolah, balik melalui bas sekolah. Ada prosedur ataupun ada ketapan yang perlu saya ikut ataupun macam mana? Maksudnya bas sekolah tu macam mana? Anak naik bas sekolah? Ada perlu saya perlu ikut prosedur tertentu ataupun apa-apa SOP yang perlu saya ikut? Bas sekolah yang daripada PGA ke? Bukan, daripada yang bas kuning bas tu. Kuning. Bas kuning. Bas kuning tu macam biasa dekat luar lah, dia tunggu dekat luar lah. Di tepi pintu tu. Memang tak kalau hujan tu samalah tadi, hujan tu kita ada peluang lah. Kita bagi peluang untuk masuk. Sebab kalau drop dekat pintu jauh basah sampai ke dekat bangunan sekolah tu
Jadi kita Maksud saya boleh lah, boleh lah. Saya perlu dapatkan maklumat detail dia apa benda semua tu untuk tu ke tak ya? Cikgu akan ambil suhu murid akan ambil dekat ni lah, dekat lobby tu lah. Cikgu akan ambil suhu murid situ. Tak ada masalah, boleh ya. Boleh ya. Okey. Terima kasih. Sama. Cikgu, mask kena pakai 2 lapis ke selapis je? Selapis diwajibkan, 2 lapis digalakkan. Selapis tu diwajibkan. Kalau nak pakai 2 lapis tu digalakkan. Okey, ada soalan lain? Ada satu lagi soalan daripada saya. Saya nak tanya pasal buku anak-anak. Memang buku semua dibawa pulang lah setiap hari ataupun dapat tinggal dalam laci meja. Risiko tinggal laci meja ni takut hilang je. Sebab murid datang bergilir kan. Lebih baik bawa balik muah lah sebenarnya. Cuma untuk maklumat semua, sekolah kita ni pusat pemindahan banjir. Okey, ini ada satu isu lah sikit. Sekolah Jember ni merupakan sekolah yang menjadi pusat pemindahan banjir dan sesi persekolahan akan berlangsung sehingga tahun depan kan. Dia bulan 12 tu cuti pada saya sebut tadi lah, pada 10 hari bulan bermula tu 9 hari bulan tu sehingga 31. Jadi kemungkinan penangguhan dan sebagainya tunggulah. Sebab kita sebagai pusat ni kalau ada masa yang datang kelas akan ditutup. Jadi kita tunggulah maklumat tu. Mungkin kita bincang nanti kena buat PDBR kepada kelas berkenaan sahaja yang ditutup tu. Tapi bukan kesalahan sekolah tutup, mungkin kelas saja. Sebab kelas hanya beberapa kelas saja yang digunakan untuk masa banjir ni. Maklumat awal lah. Kalau belum ada apa-apa lagi maklumat awal. Okay, terima kasih. Ada soalan lain? Kat tu ada, saya balik pada pengerusi lah. Tak ada, Ego. Okey, terima kasih Cikgu Muhammad Al-Mizi atas taklimat dan ucapan sebentar tadi. Nampaknya dah banyak soalan-soalan yang dikemukakan daripada ibu bapa. Tapi sekiranya masih ada lagi sesiapa saja yang ada kemusykilan yang ingin dikongsikan bersama, boleh lagi mengajukan soalan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya mana saya nak mengucapkan terima kasih dan syabaslah kepada pihak sekolah yang dari tadi saya duduk dengar taklimat ni, makna saya dapat gambarkanlah betapa susah payahnya pihak sekolah lah mana untuk menerima anak-anak ke sekolah. Saya dengar pun macam kita dengar ni orang kata lelah dah, apalagi maknanya pihak sekolah lah yang bersusah payah memikirkan bagaimana untuk menerima anak-anak kita ke sekolah. Jadi mana saya harap pihak sekolah dengan pihak ibu bapa makna boleh bekerjasama dan kita ada give and take lah. Makna kalau ada masalah sikit-sikit tu makna kita selesaikan secara bersama lah. Dan saya harap pihak sekolah maknanya akan berterusan lah memberi informasi dan juga maklumat kepada ibu bapa melalui saluran Telegram bagi memastikan ibu bapa dan juga anak-anak ini mendapat perkembangan maknanya yang sahih dan yang betul lah
Kadang-kadang makna kita dengar cakap-cakap orang, itu tak boleh, ini tak boleh kan. Jadi maknanya biar kita dengar daripada pihak sekolah sendiri. Jadi untuk itu makna saya mewakili ibu bapa sangat-sangat berharaplah pihak sekolah memberikan maklumat serta perkembangan dari masa ke semasa, sebab kita tahu maknanya sekarang ni kita tidak terlepas lagi daripada serangan COVID ni. Jadi maknanya bahaya itu masih ada di sekolah. Jadi makna kita sebagai ibu bapa ni memanglah sentiasa memikirkan keselamatan anak-anak lah, di rumah ke di sekolah ke. Jadi kalau di sekolah tu apatah lagi, makna bukan depan mata kita kan. Okay, jadi maknanya kita sentiasa kita bekerjasama lah. Makna pihak sekolah sentiasa update, sentiasa memberi maklumat, dan pihak ibu bapa pun makna jangan terlampau dengar apa-apa rumours, makna kalau tak pasti terus berhubung dengan pihak sekolah supaya segala kemuskilan tu dapat dirungkaikan dengan baik lah. Jadi itu harapan kita semualah, pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa, supaya perjalanan anak-anak kita melangkah kembali ke sekolah ini dengan 1000 harapan dan dapat mengikuti sesi persekolahan secara bersemuka dengan baik tanpa apa-apa masalah dan juga apa-apa serangan balik, benda-benda yang kita tak ingin inilah maksudnya. Okey, jadi dengan itu saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah, mana saya nampak kerja keras daripada pihak sekolah dan saya juga mengikuti sebenarnya perkembangan di sekolah sepanjang tempoh PDPR ni. Saya juga maknanya sentiasa berhubung dengan sekolah. Jadi saya nampak mana pihak sekolah sangat-sangat cakna dan mengambil berat lah tentang keselamatan dan juga hal ehwal murid-murid. Jadi itu sajalah daripada saya. Jadi insya-Allah kita doakan semuanya berjalan dengan baik. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih Puan Haja Ariza, Encik Siti ya. Ya. Puan Haja Ariza ni tadi merupakan YDP PIBG kita yang baru, dan walaupun tak sempat bersemuka banyak kali, kita dalam kita undian pun baru ni dalam talian, kita musyawarah PIBG pun dalam talian. Tapi alhamdulillah Puan Haja sentiasa committed dengan sekolah, hadir ke sekolah, tanya khabar, bantu apa yang kurang, apa yang boleh bantu. Terima kasih Puan Haja kerana bersama-sama, sentiasa bersama kami. Okey, sama-sama. Terima kasih banyak-banyak lah. Kita bersama, insya-Allah. Kita harap apa yang diajakkan oleh Puan Haja tadi dapatlah kita bantu, ibu-bapa bantu sekolah, dan juga tidak adalah berlaku kes-kes yang boleh menyebabkan wabak dan sebagainya di sekolah ni. Itu yang kita harapkan insya-Allah Puan Haja. Terima kasih sekali lagi. Okey, terima kasih Tuan Guru Besar. Setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Ariza Ibrahim, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Tok Jembal, atas ulasan dan perkongsian bersama kami pada malam ini. Pihak sekolah memang sangat mengalu-alukan ya kerjasama daripada ibu bapa semua. Okey, dan untuk makluman ibu bapa semua, segala maklumat, segala info terkini, apa-apa sahaja maklumat yang akan berkaitan dengan pembukaan sekolah akan sentiasa diupdate akan dikongsikan di dalam grup Telegram kelas masing-masing dari semasa ke semasa. Jadi insya-Allah ibu bapa dan anak-anak tidak akan ketinggalan maklumat ya. Semuanya akan dikongsikan di dalam grup Telegram masing-masing, kelas masing-masing lah. Okey. Sekiranya sudah tidak ada soalan, maknanya sudah jelas segala taklimat yang telah disampaikan pada malam ini. InsyaAllah semuanya faham dan kita akurlah dengan apa yang telah ditetapkan oleh KPM ya. Okey, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian.
Setelah beberapa bulan ber-PDPR dan dengan pengumuman pembukaan sekolah ini memberi semangat baharu kepada semua anak-anak TJEMS untuk meneruskan pembelajaran. Okay, semoga usaha kita ini mendapat kebaikan dan keberkatan daripada Allah SWT dan sentiasa dalam lindungan ilahi dalam norma baharu ini, insya-Allah. Okay, setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan yang tulus dan ikhlas buat semua atas kesudian hadir dan luangan waktu mendengar taklimat pada malam ini. Di kesempatan ini saya ingin memohon ribuan kemaafan anda kata ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis pada malam ini. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa Bali. Jadi disusun, maaf dipinta, panjang usia, bersua kembali. Marilah kita sama-sama akhiri majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As.